Salam sejahtera dan bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Awani Global. Kita masih lagi bersiaran di rumah sempena dengan norma baru dan juga usaha untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini sifatkan lawatan rasmi ke Jakarta walaupun singkat memberi banyak faedah kepada kedua-dua negara terutama berkenaan isu bilateral. Tambahnya walaupun lawatan rasmi ke Indonesia tidak sampai 24 jam, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan hasil pertemuan secara bersemuka itu mungkin sukar dicapai sekiranya pertemuan dibuat secara maya sahaja. Dan sebelum ini, wujud pelbagai analisis dan juga kritikan dibincangkan mengenai lawatan Perdana Menteri ke Jakarta terutama ketika kes COVID-19 masih tinggi. Dan untuk membincangkan lawatan ini dan juga diplomasi bilateral pada era COVID-19, kita bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Datuk Seri Syahrul Ikram Yaakob. Datuk Seri, pertama sekali signifikan lawatan Perdana Menteri ke Indonesia ketika pandemik COVID-19, pelbagai analisis dan juga kritikan dibuat berkenaan dengan lawatan ini, tetapi mungkin Datuk Seri boleh jelaskan signifikan lawatan ini terutama bagi hubungan Malaysia dan juga Indonesia ketika era pandemik COVID-19, Datuk Seri. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Rizal, kepada Astro Awani Global kerana mengundang saya untuk berkongsi sedikit pandangan tentang lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Indonesia baru-baru ini. Lawatan ini sangat signifikan untuk kedua negara walaupun ianya dilakukan di dalam suasana pandemik 19. Lawatan ini perlu dilakukan pertamanya untuk memenuhi undangan istimewa daripada Bapa Presiden Jokowi kepada Yang Amat Perdana Menteri. Yang keduanya, Indonesia ini adalah sebuah negara jiran yang mustahak kepada Malaysia. Selain daripada kedua-dua negara ini merupakan tonggak kepada ASEAN, Malaysia dan Indonesia juga mempunyai banyak pendirian yang sama dalam isu-isu serantau dan antarabangsa. Dan yang ketiganya, banyak isu-isu dua hala yang perlu dibincangkan oleh dua-dua pemimpin. Kita faham ramai orang mengatakan mengapa tidak boleh dibuat secara maya, tetapi kita semua pun sedia maklum dia punya feeling sekiranya kita berjumpa, bertemu muka, ia boleh mewujudkan kesefahaman, mewujudkan kemesraan dan kehangatan di antara hubungan di antara kedua-dua pemimpin negara. Ini sangat mustahak dan kita juga kena maklum bahawa lawatan ini diadakan di bawah SOP yang sangat ketat. Sebagai contohnya, 2 hari sebelum terbang, kita semua termasuk Yang Amat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Datuk Seri Syamudin dan saya sendiri beberapa orang pegawai sudah digunakan perlu melalui swab test. Apabila sampai di sana kita di swab sekali lagi. Jadi saya rasa yang isu mengapa lawatan itu diadakan langsung sekarang, saya rasa tidak timbul kritikan-kritikan yang mengatakan mengapa perlu sekarang. Kerana kalau kita perhatikan, banyak ketua negara sudah mengadakan lawatan daripada Eropah contohnya, dan Indonesia juga sudah menerima ketua negara melawat Indonesia. Jadi kalau kita ingin menunggu sehingga pandemik 19 ini habis, kita pun tidak pasti sama ada hujung tahun ini, hujung tahun hadapan. Jadi oleh kerana pentingnya untuk mewujudkan persefahaman antara Malaysia dan negara jiran kita Indonesia, ia perlu dilakukan. Dan ini berikutan daripada perbincangan tahun lepas di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Bapa Presiden Jokowi secara maya. Bagaimanakah pengurusan lawatan tersebut dilakukan? Datuk Seri menyatakan bahawa ada SOP-SOP yang ketat, tetapi mungkin boleh dijelaskan kepada penonton di luar sana apakah SOP tersebut dan juga bagaimana Datuk Seri melihat sambutan lawatan itu dan juga reaksi Indonesia ke atas lawatan tersebut? Cara lawatan itu ditangani, saya rasa memang selamat. Kerana kita bergerak di dalam gelembung perjalanan ataupun travel bubble. Kerana kita tidak bercampur dengan orang ramai di segi penerbangan, apabila sampai saja di Jakarta, kita terus dibuat swab test
dan dibawa ke hotel. Dan selepas itu semuanya program tidak ada ahli delegasi maknanya yang keluar daripada hotel dan ke mana-mana. Semuanya mengikut program yang telah diaturkan oleh pihak Indonesia. Dan saya juga nak nyatakan di sini layanan yang diberi oleh Bapa Presiden Jokowi kepada Yang Amat Perdana Menteri dan delegasi sangat istimewa, sangat mesra. Dan mungkin Datuk Seri boleh jelaskan hubungan tersebut, kerana kita lihat daripada keakraban pertemuan berkenaan daripada sambutan negara yang diberikan kepada perbincangan di beranda, apa yang mungkin penonton di luar sana tak dapat lihat, dan juga bagaimanakah perbincangan dilakukan produktif ke bagaimana. Dan juga saya tahu Presiden Jokowi juga menyatakan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh hubungi beliau bila-bila masa saja berkenaan dengan apa-apa isu antara kedua negara. Datuk Seri lihat ini signifikan bagi Malaysia dan juga Indonesia? Saya ingin maklumkan bahawa Bapa Presiden Jokowi telah meluangkan masa lebih kurang 4 jam bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bermula daripada sambutan yang diikuti dengan veranda talk, di mana pertemuan empat mata di antara kedua-dua pemimpin, dan solat Jumaat bersama di antara kedua-dua pemimpin, diikuti dengan jamuan makan tengah hari. Jadi suasana tu kalau kita perhati sungguh mesra dan yang terpenuh dalam, kalau saya nak gunakan perkataan, kekeluargaan lah. Jadi itu sebenarnya sangat mustahak untuk pendengar-pendengar ataupun penonton mengetahui apa yang berlaku. Kerana dalam pertemuan empat mata tersebut, nama pun empat mata, jadi cuma di antara kedua pemimpin. Tapi maklum balas yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Yang Berhormat Menteri Luar dan kepada saya sendiri, dia kata memang perbincangan, pertukaran pendapat di antara kedua mereka itu berlaku dalam suasana yang sangat mesra dan sangat, orang kata, sangat akrab dan rapat sebagaimana sepatutnya hubungan di antara pemimpin kedua negara. Dan kita membincangkan berkenaan dengan sebelum ini banyak kali tentang diplomasi bilateral, diplomasi multilateral ketika era COVID-19, dan juga keperluan untuk seorang pemimpin tersebut read the body language, kemudian melihat kepada bagaimana reaksi semuka antara pemimpin-pemimpin itu. Datuk Seri ada pengalaman yang sangat luas dalam hubungan diplomasi bilateral dan juga multilateral. Bagaimana Datuk Seri melihat norma ini dalam COVID-19 ini? Adakah ruang-ruang lagi untuk diplomasi bilateral dan juga multilateral dilakukan secara bersemuka, mengambil kira tradisi sebelum ini di mana pemimpin boleh keluar, boleh berjalan dan juga membincangkan pelbagai isu jauh daripada kamera, jauh daripada pemimpin-pemimpin lain? Pada pandangan saya, di dalam konteks bilateral diplomasi adalah mustahak untuk pemimpin kedua negara untuk bertemu secara bersemuka, tetapi mungkin kurang signifikan di dalam konteks multilateral diplomasi. Walau bagaimanapun dalam konteks multilateral diplomasi ini ada kalanya pemimpin-pemimpin perlu diadakan, kita kata, corridor talk, dan beri peluang mereka untuk membincangkan isu-isu yang lebih sensitif yang tidak boleh dinyatakan semasa meeting beramai-ramai. Jadi di situ bagi saya, di bawah norma baru ni, untuk bilateral diplomasi sangat mustahak pertemuan empat mata. Dan saya tidak mengatakan tidak mustahak dalam konteks multilateral diplomasi, tetapi kurang sikit the importance, ya, kalau dengan izin, sekiranya dibandingkan dengan pertemuan bilateral. Dan Datuk Seri, kita melihat kepada perkara-perkara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama dengan Indonesia, antaranya adalah berkenaan dengan diskriminasi minyak sawit, memperkukuh kerjasama perlindungan alam sekitar, berkenaan dengan tenaga kerja asing Indonesia di Malaysia. Bagaimana Datuk Seri melihat penyelesaian dan juga apa yang dibangkitkan di dalam perbincangan tersebut, dan tentunya Datuk Seri ada tugas yang besar untuk menggerakkan kementerian untuk memenuhi segala perkara yang dicapai itu, Datuk Seri? Ya, memang benar.
kalau kita lihat isu-isu yang dibincangkan di antara kedua pemimpin, ia merangkumi isu dua hala, isu serantau dan sedikit isu multilateral. Dan kalau kita perhatikan di antara persetujuan ataupun persepakatan dan kesepahaman yang dicapai selepas daripada pertemuan di antara kedua-dua pemimpin kita itu, memang banyak perkara yang kita perlu susul bagi pihak kita dan juga bagi pihak Indonesia. Macam bagi pihak kita, selepas ini saya perlu mengadakan inter-agency meeting, inter-ministry meeting untuk menghadirkan bagaimana kita boleh menggerakkan keputusan ataupun kesepahaman kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara. Dan kita juga kena faham dalam konteks diplomasi, apabila kedua-dua pemimpin bertemu, tidak semestinya semua masalah akan selesai. Tetapi ia memberi satu impetus kepada kedua-dua pihak untuk menumpukan lebih perhatian kepada isu-isu yang masih belum dapat diselesaikan di antara kedua negara. Apakah isu yang Datuk Seri rasa mungkin berdepan cabaran besar ataupun memerlukan lebih tenaga dan resources dengan izinnya untuk dipastikan kejayaannya daripada pelbagai perkara yang dibincangkan antara Perdana Menteri dan juga Presiden Indonesia tersebut? Saya rasa yang pertama, boleh saya nyatakan beberapa isu yang telah dibincangkan ataupun persepakatan yang telah diperolehi, yang telah dicapai semasa pertemuan tersebut. Tadi Saudara Rizal pun telah sebutkan isu diskriminasi kepada minyak sawit kita. Jadi di sini kedua pemimpin minta bersetuju supaya kita bersama-sama mencari jalan bagaimana untuk orang kata bekerjasama dengan lebih erat untuk menangani isu diskriminasi minyak sawit ni. Kerana bagi kita ada lebih kurang 600,000 pekebun kecil yang terlibat di dalam industri minyak sawit ni. Jadi situ apa yang perlu kita susuli di Kementerian Luar Negeri lah, untuk orang kata ni di antara kita dulu, agensi-agensi di Malaysia seperti Kementerian Besar Utama, bagaimana kita untuk mengadakan satu strategi dan kemudian kita akan bincangkan dengan pihak Indonesia. Dan kita sudah ada satu badan yang dipanggil CPOC, Council of Palm Oil Producing Countries. Jadi kita akan cuba untuk menggunakan platform ini dan berbincang dengan Indonesia. Kerana kita tahu kempen menentang minyak sawit ni bukan baru, sudah lama. Jadi bagaimana kita dan Indonesia sebagai pengeluar terbesar minyak sawit di dunia boleh bersama-sama menentang diskriminasi minyak sawit ini. Dan isu-isu lain, contohnya macam isu Myanmar. Kedua pemimpin bersetuju supaya kedua-dua menteri luar, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin dan Ibu Retno, untuk mengusulkan kepada pengerusi ASEAN Brunei supaya ASEAN mengadakan satu sidang khas untuk menilai keadaan ataupun mencari jalan bagaimana mendapat penyelesaian sekiranya boleh berkenaan dengan isu di Myanmar. Dan isu-isu lain seperti penangkapan bot-bot nelayan kita di sempadan perairan yang mempunyai overlapping claim. Di situ pun ada persetujuan supaya ini dapat kita tangani kerana Memorandum of Understanding memang sudah wujud di antara Malaysia dan Indonesia sejak tahun 2017. Tetapi kita minta macam pelaksanaan terutama bagi pihak Indonesia supaya 2-3 badan berkuasa sana dapat lebih mengkoordinasi tindakan mereka. Selain itu macam isu alam sekitar contohnya. Kita juga bimbang sekiranya isu rentas sempadan seperti Jerubu akan berlaku. Jadi di situ dua pemimpin punya sepahaman bagi pihak Malaysia, mereka juga akan cuba sedaya upaya supaya perkara ini tidak berlaku. Dan perkara yang penting juga ialah isu tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Antara isu yang dibincangkanlah tentang proses deportasi kerana terdapat backlog
dari segi pengantaran pulang tenaga kerja Indonesia yang masuk secara tidak sah ke Malaysia. Dan perkara yang kedua ialah tentang sekarang ni kita rekalibrasi ataupun pemutihan untuk pekerja-pekerja tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia atau yang masuk secara tidak sah. Dan yang ketiga berkenaan dengan tenaga kerja warga Indonesia ini ialah tentang perlunya diperbaharui Memorandum of Understanding untuk pekerja-pekerja domestik. Jadi kerana itu apabila melihat beberapa isu itu, kita secara dasarnya juga bersetuju untuk meningkatkan tahap hubungan kita ni kepada yang lebih strategik dan lebih komprehensif. Dan bertemu kembali, anda masih bersama saya Riza Zulkafli dan kita masih lagi bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Sri Syarul Ikram yang akan membincangkan berkenaan dengan signifikan lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta pada minggu lepas. Ingin bincangkan berkenaan dengan kata-kata tersebut, hubungan yang strategik dan lebih komprehensif dalam hubungan Malaysia-Indonesia yang setia rapat. Apakah strategik dan juga komprehensif dari kacamata Kementerian Luar itu? Dia begini, hubungan dua hala antara Indonesia dan Malaysia buat masa ini memang erat dan rapat seperti yang saya maklumkan awal tadi. Namun begitu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin melonjakkan ataupun to elevate the status of bilateral relation dengan Indonesia ni kepada hubungan yang lebih strategik dan komprehensif, dan tugas telah diberikan kepada Yang Berhormat Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin dan juga Ibu Retno, rakan sejawatan beliau daripada Indonesia. Apa yang dimasukkan situ ialah bagi kedua-dua pihak menumpukan kepada isu-isu yang betul-betul menjadi keutamaan kepada kedua negara. Jadi apa yang perlu disusul selepas ini, apabila kita katakan hubungan Malaysia-Indonesia sekarang ini kepada lebih strategik dan komprehensif, kita akan mengenal pasti 4 atau 5 bidang yang di mana Malaysia dan Indonesia boleh bekerjasama rapat. Apa yang kita fikirkan setakat ini, tapi sebagaimana yang Saudara Rizal sedia maklum, lawatan tersebut baru 5 hari bulan, baru 3 hari ataupun 4 hari yang lepas. Jadi apa Kementerian Luar perlu selepas ini mengenal pasti bidang-bidang tersebut. Tetapi apa yang kita yang kita fikirkan, ia merangkumi bidang politik dan keselamatan. Maksudnya bagaimana kita boleh meningkatkan usaha kita di dalam menangani isu keganasan, contohnya. Dan yang kedua, isu perdagangan, isu pelaburan. Bagaimana kedua pihak boleh lebih menumpukan fokus bagaimana untuk to improve the current level of bilateral trade relations between Malaysia and Indonesia. Dan mungkin bidang ketiga yang mungkin boleh kita fikirkan, bidang alam sekitar. Bagaimana kedua-dua negara boleh meningkatkan usaha dalam bidang, dan mungkin juga dalam bidang pelajaran dan sebagainya. Kita kena perlu to establish macam untuk ada satu pelan tindakan. Jadi kalau ada pelan tindakan, maknanya dia lebih menjurus kepada isu-isu yang akan kita bincangkan. Kita akan bincangkan secara dalaman dulu kita di Malaysia, dan nanti kita akan berbincang pula secara dua hala dengan Indonesia. Kerana bagi Indonesia, mereka ada juga isu-isu yang mungkin pada pandangan mereka sangat penting pada mereka, mungkin kurang sikit pentingnya kepada Malaysia. Dan Datuk Seri, melihat kepada tahun 2021, hubungan antara Malaysia dan juga Indonesia di tengah pandemik COVID-19 ini, kedua-dua negara ini juga adalah ahli penting bagi ASEAN. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat signifikan daripada hubungan ataupun lawatan ke Jakarta tersebut dari segi pentas ASEAN-nya? Adakah ini juga ruang terbaik untuk kedua kementerian luar melihat dengan lebih mendalam lagi isu-isu seperti Laut Cina Selatan, isu-isu dagangan dan juga isu-isu ASEAN yang dimeterai ketika mesyuarat dan juga sidang ASEAN sebelum ini berkenaan dengan tindak balas kepada COVID-19?
Ya, betul, mustahak. Kerana dalam ASEAN ini kita apabila keputusan diambil, semuanya dibuat secara muafakat, secara konsensus. Jadi dalam hal ini apabila Malaysia dan Indonesia mempunyai hubungan yang rapat dan mempunyai pandangan ataupun pendirian yang sama terhadap isu-isu yang mustahak bagi ASEAN, kita lebih senang untuk memujuk negara-negara anggota yang lain untuk bersetuju dengan pendirian yang telah diambil oleh Malaysia dan Indonesia. Maksudnya lebih senang dan tidak semestinya secara automatik kita boleh orang kata mendapatkan persetujuan dengan negara lain. Sebagai contohnya, follow up tentang ASEAN Travel Corridor memang telah dipersetujui oleh kedua-dua pemimpin dan memang pun telah dipersetujui oleh ASEAN. Dalam konteks itu juga kita melihat bagaimana untuk mewujudkan Green Lane, RGL, Reciprocal Green Lane antara Malaysia dan Indonesia. Di sini saya nak ambil kesempatan sikit kerana saya baca banyak laporan-laporan Twitter di luar sana mengatakan kita akan membuka sempadan kita kepada semua warga negara Indonesia dan sebaliknya di dalam musim pandemik 19 ni, COVID-19. Tetapi itu tidak berapa tepat. Apa yang dipersetujui oleh kedua pemimpin itu ialah persetuju secara prinsip untuk melaksanakan reciprocal green lane. Dan ianya buat masa ini cuma melibatkan pegawai tinggi kerajaan, menteri, high value businessman, investors. Dia masih belum terbuka pada orang biasa dan itu cuma secara prinsipnya. Dan pendetailan perincian SOPs itu perlu dipersetujui oleh badan atau pihak kesihatan kedua negara. Jadi saya cuma nak betulkan sikit persepsi di luar sana yang mengatakan sekarang Malaysia sudah membuka sempadan untuk semua warga Indonesia untuk datang berkunjung ke Malaysia termasuk pelancong-pelancong. Itu sebenarnya tidak benar. RGL tersebut, Dato' Sri, jika saya boleh sentuh lagi berkenaan dengan perkara tersebut, daripada segi pandangan kementerian luar, adakah ini satu perkara yang rumit yang akan mengambil masa yang panjang ataupun bolehkah perkara ini disegerakan melihat kepada kepentingan hubungan kedua negara? Dia bergantung kepada keadaan pandemik, keadaan COVID-19 di kedua buah negara. Kerana itu kita di Wisma Putra bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan untuk melihat SOP yang sedia ada dan bagaimana untuk kita tambah baik dengan Indonesia. Sebagaimana yang saudara Rizal sedia maklum, kita ada RGL dengan Singapura. Tetapi sebagaimana ini dipersetujui antara kedua-dua negara, apabila itu sudah berlangsung tetapi oleh kerana kes COVID-19 agak tinggi di Malaysia, kerajaan Singapura telah menggantung buat sementara waktu. Jadi perkara beginilah kita perlu faham kerana ia tidak semestinya apabila dibuka itu semua akan datang masuk ke Malaysia contohnya. Saya rasa ini yang menjadi keraguan ataupun kerisauan rakyat Malaysia kerana kalau kita perhatikan kes di Indonesia agak tinggi berbanding dengan kita lah. Adakah pertemuan itu, model tersebut boleh direplikasi melihat kepada kejayaannya, Dato' Sri? Saya rasa memang boleh. Saya tidak melihat di segi isu kerana isu memang sentiasa berada di situ. Tetapi cara bagaimana kerajaan Indonesia menerima tetamu negara di dalam suasana COVID. Kalau daripada pemerhatian saya, social distancing dan ini sangat dititik beratkan semasa mereka menguruskan lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke sana. Semasa Veranda Talk tu kalau perhatikan kedua pemimpin negara kita memakai topeng dan di antara dua meja walaupun mereka duduk di kerusi sofa ada satu plastik skrin untuk memisahkan antara kedua pemimpin. Begitu juga semasa jamuan makan tengah hari. Dia satu meja panjang dan juga ada juga plastik skrin di depan mereka. Dan yang paling menarik perhatian saya, kerana saya pun hadir bersama-sama dengan yang berhormat Menteri Luar di
di situ, semuanya self-service. Jadi tidak melibatkan orang kata pelayan-pelayan yang akan serve satu-satu makanan. Jadi semua ini sudah ada di atas meja, dan di sebelah kanan kita tu diletakkan semua peralatan, orang kata pisau, sudu, garpu dan sebagainya, diletak di dalam satu bekas ultra yang ada ultraviolet rays. Dan itu saya difahamkan yang itu idea daripada bapa presiden sendiri. Jadi kalau kita perhatikan, kita yang saya katakan tadi tu, saya rasa memang rasa selamat dari segi penjagaan orang kata takut merebaknya COVID-19 ni. Dan itu tidak menghalang untuk kedua-dua pihak, kedua-dua pemimpin untuk bertukar-tukar pandangan semasa lunch tersebut. Cuma dia diasingkan dengan plastik skrin yang lucina ya, transparent. Bagaimana Datuk Seri melihat kepada malawakil Malaysia di luar negara pada tempoh COVID-19 ini, Datuk Seri? Kebanyakan pertemuan di antara ketua-ketua perwakilan kita dengan wakil daripada negara tuan rumah di tempat masing-masing, kebanyakannya dibuat secara maya, secara virtual. Tetapi ada juga ketikanya di dalam sekiranya ada isu-isu yang mustahak, duta-duta kita di luar negara dibenarkan oleh negara tuan rumah untuk datang berjumpa. Tetapi dengan dengan strict compliance di SOPs, perlu pakai topeng muka, masuk dia ambil suhu, diberi hand sanitizer dan duduk berbincang pun sekurang-kurangnya 2 meter di antara mereka. Maknanya sekarang ni ketua-ketua perwakilan kita luar negara perlu juga to adapt themselves to the new norms lah. Terima kasih Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Syahrul Ikram Yaakob membincangkan berkenaan dengan signifikan lawatan Perdana Menteri ke Jakarta yang turut dihadiri oleh Datuk Seri sendiri dan juga memberikan pengalaman tersebut bersama dengan penonton di luar sana, serta isu-isu berkenaan dengan yang ditimbulkan ketika pertemuan berkenaan. Teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami bincangkan isu dalam dan juga luar negara. Saya Rizal Zulkafli. Salam hormat.